kita akan mulakan majlis kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita buka majlis pada pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikasihi pengurusi Badan Kebajikan Islam Syah Tuan Haji Ahmad Tajuddin bin Hamid, dikasihi yang besar setiausaha Badan Kebajikan, ahli-ahli jawatan kuasa Badan Kebajikan yang diraikan tetamu kita pada pagi ini, bahagia Ustaz Yusri bin Abdul Karim, merupakan penceramah, merupakan pengasas Pondok Darul Hasanah di Selangor, juga merupakan tenaga penggerak yang menyebarkan risalah-risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diraikan juga bahagia saudara Ijam, bekas penyanyi kumpulan Medisin, yang hadir bersama kita pada pagi ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tak ketinggalan, saya lupa saudara kita seorang syahid yang juga rombongan daripada Selangor bersama Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga isteri Ustaz, lupa nak sebut yang juga hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Program yang tak panjang kita rancang pada pagi ini, saya rasa lebih kurang dalam 2 minggu yang confirm lah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama, kita dapat berjumpa pada pagi ini dalam suasana yang aman, walaupun kita seharian bekerja, dan kita nak pilih tika dan saat ini susah. Kita nak pilih tika dan saat ini susah. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada hari ini. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Yusri, pada Saudara Ijam yang walaupun satgi pukul 4 Ustaz nak kena balik dah, ada program di KL, tapi sedikit ruang yang diberikan untuk warga Syab pada pagi ini. Jadi untuk makluman Ustaz, kita di bawah Badan Kebajikan Islam Syab, walaupun kita pekerja Islam, kita tadi dalam 700 orang lebih. Jadi setakat yang kita termampu sebabkan perhalangan sama-sama kita, walaupun kehadiran pada hari ini kita sebenarnya adalah 100 orang. Jadi insyaAllah kita mengharapkan sama-sama kita akan sampai. Dan sebelum ini kita pernah buat program dengan Iwan di dalam kilang. Kita pernah buat program bersama dengan Aisyah penyanyi. Kita buat di Dewan. Dan beberapa orang ustaz yang kita jemput untuk bersama kita dalam majlis yang dianjurkan oleh Badan Kebajikan Islam Syab. Dan alhamdulillah di Syab juga kita ada kuliah yang kita buat, kuliah 2 minggu sekali, dan juga kuliah muslimat tajwid. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi ini Ustaz Mai bersama kita, mudah-mudahan bagi kekuatan pada kami yang warga kilang kesempatan masa untuk kami nak belajar agama ni mungkin tak ada. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ada tips dan juga perkongsian kita dengan seorang hijab yang mana bekas penyanyi, dan alhamdulillah beliau dah berhijrah dan pada pagi ini hadir bersama kita insyaAllah. Jadi sebelum itu, untuk ucapan haluan, saya rasa saya minta pengurusi Saudara Ahmad Tajuddin sedikit ucapan haluan untuk program kita pada pagi ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasul. Terima kasih pengurusi majlis yang diadu-adukan, tetamu kita Ustaz Yusri dan Saudara Jam dan rombongan ya. Dan yang dikasihi sahabat ahli jawatan kuasa Badan Pertujuan Islam dan ahli dan keluarga. Alhamdulillah kita dapat menjayakan program bicara hijrah untuk kali ini dan merupakan program pertama kita untuk 1437 dan kami barisan AJK minta maaf lah sebab kita menangguhkan program majlis Hari Raya Aidilfitri ya ke satu tarikh yang sesuai nanti. Dan saya tidak membuang masa lagi, kita akan bersama lagi tetamu kita dan saya menyerahkan majlis ini kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Ucapan terima kasih kepada pengurusi Badan Kebajikan Islam Syad atas ucapan aduan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk program hari ini insya-Allah saya akan serah sepenuhnya kepada Baginda Ustaz Yusri untuk mengendalikan majlis, dan kalau ikut dalam atau cara kita akan tamat jam 11 pagi. Jam 11 pagi, tengoklah keadaan macam mana. Sekali kalau tuan-tuan ada soalan ataupun sebagainya, nyanyi tak apa begini. Minus one ada insya-Allah. Di masjid di surau pun keluar juga, tambahlah dewan, insya-Allah. Saya dengan berbesar hati menjemput Baginda Ustaz Yusri untuk mengendalikan majlis pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, tuan-tuan sudah hadir di sini, subhanallah. Jadi kami berdua sebelum nak mulakan program bicara santai, bicara hijrah itu, sebelum itu mari kita sama-sama hibur sikit halwa telinga kita, ya, halwa telinga kita dengan lagu apa? Buat masa ni saya bersama dengan Iwan Sahman bawa usaha-usaha Hussein sana. Alhamdulillah lah, Iwan Sahman dia dah boleh pergi sendiri. Dia boleh pergi, tapi kadang-kadang nak sesuaikan dengan suasana. Kalau dulu dia, masa dia sebelum dengan saya itu, dia pegang mic ni macam ni. Pula dulu dia. Jadi bila saya bawa apa semua, alhamdulillah dia ada ubah. Dan bila saya bertemu dengan sahabat saya ni, sembang dengan dia, kata, mainlah kita pergi ikut ceramah. Dia kata, nanti dah lulus lah, kerja banyak, alhamdulillah. Habis tu puasa Itali kami, puasa Itali saya, Ramadan Itali saya kata, ikut saya dulu. Dan bila dia dah ikut saya ni, sekarang ni saya pula ikut dia. Saya pula ikut dah nak main sunatan ni. Puan sahabat dia kata, bawa Ustaz Yusri. Jadi sebenarnya bukan dia menumpang saya menumpang dia main sini. Jadi kerja yang kita nak buat ni, tuan-tuan, saya nak jadi saya dan tuan-tuan semua, Allah beri kelebihan pada kita ni benda semua. Nah, saya yakin yang ada depan saya ni ada kelebihan masing-masing. Ya, ada kelebihan masing-masing, pasti ada. Nah, Haji dah kahwin dah? Berapa? Satu. Soalan cepuman. Haji balik rumah, tanya rumah.
Tanya Allah. Ya nak tanya, kat mana duk suka kat saya? Betul tak? Mesti ada satu tempat yang dia suka. Nah, puan dah kahwin dah? Dah. Puan suka kat suami puan, tanya suami puan, abang suka kat saya kat mana? Mesti ada. Saya pun selalu tanya isteri-isteri saya. Belajar. Saya tanya, duk suka kat mana? Cuba tanya dia. Dia kata tak ada suka kat mana. Tengok abang punya apa. Tapi dia tengok tamata tu. Dia duk tamata tu dia kata bang, sekali jeling. Macam lagu Wan. Jelingan manja. Ini aku pakai sobat ni dulu. Jadi tuan-tuan pun ada kelebihan masing-masing. Cuma kita nak guna kelebihan itu untuk jalan Allah. Nah, lalu pakar-pakar motivasi itu dia macam-macam, lalu cerita sana sekitar. Tapi apa kita guna? Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh lagi, kita layan dulu satu. Dah siap kan? Tapi lagu ni kita pun sudah hijrahkan lah. Ya, kita sudah hijrahkan. Cuma sempat hijrahkan satu lagu. Ya, yang Iwan tu satu penuh. First dia buat album baru. Yang kedua tu saya kata ambil lagu lama, hijrahkan dalam bentuk baru. Dia kata dia bagus, kemudian buat album yang kedua. Dan yang ini insyaAllah tuan-tuan, dalam perancangan saya akan buat untuk bersama Ngejap. Saya bukan menyanyi. Kalau saya menyanyi pitching lagi lah. Pitching lagi suara memang tak boleh pilih. Nah, kalau nak azan pun tak boleh, suara tak bagus. Nah, saya hanya boleh jadi pelakon ya. Itu pun buat jantung Errol Aziz kan ada terusan dengan lagu Tika dan Saat Ini. Okey. Jika begini mencari-cari semua cinta hilang, saat begini dan nanti-nanti bayangmu sayang. Bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua? Bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan Allahnya, ku mendapatkan sisa cinta bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, ku berjanji menjaga hati dan cuma tulus
rahmatmu ku tetap bahagia. Jika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu. Tak lagi sendiri. Tu dia punya tarik tu akibat kena makan roti canai telur lele. Roti canai telur lele punya pasal sampai meleleh dekat sini. Nah, dia sebenarnya tuan-tuan, kita nak kongsi pengalaman tu, kita bicara santai. Nah, dia bila datang hanya just untuk nak pecahkan kita sikit je. Lepas tu dia kena mengaji lain. Mengaji lain. Nanti bagaimana pun saya ucapkan terima kasih. Dalam keadaan tuan-tuan sibuk sebegini, alhamdulillah dapat memberi ruang masa juga untuk sama-sama kita duduk serika dalam majlis yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak bicara berkaitan dengan hijrah. Kita balik asal pada penghijrahan Nabi SAW. Nabi berhijrah itu bukan kerana Nabi, bukan. Sebab Nabi diuji dengan berbagai-bagai ujian. Allah uji, diuji sana, uji sini. Akhirnya nyawa Nabi dijadikan sebagai galang ganti. Saya sahabat tanya, ya Rasulullah, bila lagi nak hijrah ni? Kerana Rasulullah dah tahu dah dia nak hijrah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dia tahu dah. Dia berhenti ke dekat satu kota, dia kata dekat di sini tempat yang kamu akan. Nabi semayang 2 rakaat, Jibril kata sini kamu akan sini. Kat Yasrib ni, waktu tu bukan nama lagi Madinah. Belum. Nabi berada di Makkah, Makkatul Mukarramah. Kat situ. Dalam penghijrahan Nabi ni tuan-tuan, sehingga Nabi ni nyawa dia tu dijadikan ganti. Allah uji sampai sedang rupa. Tapi Allah bagi tahu, wa makaru wa makarullah, kamu rancang, aku pun rancang. Tuan-tuan, logik dia tak logik. Walaupun cerita ni dia kata Israeliat ke apa tak apalah. Nabi waktu berada dalam gua Sur tu, nah, dalam gua tu masa Nabi transit tu, waktu Nabi transit tu, dikatakan ada burung merpati, sarang labah-labah duduk depan gua. Gua Sur tu tinggi. Jadi dia kalau kita secara logiknya, burung dengan sarang labah-labah, berapa orang mati kena patutkan sarang labah ke burung merpati? Kalau betul lah kita kata dari segi akal kita, Nabi letak kat situ harimau baru beranak. Allah letak harimau baru beranak, gajah naik minyak, cabut lari orang. Tapi Allah letak tu ya. Maknanya Allah ni kalau dia nak hantar tentera dia, tak perlu banyak usaha. Allah hantar dia kabur je. Kita tengok Allah hantar dia kabur je hari ni. Oh habis lah. Saya berapa hari duduk pakai ni, nak pakai cermin mata, pedih mata. Tapi sebab kita tak balik dengan Quran, kita tak balik dengan Quran, kita tak cari Quran. Jawapan semua ada dalam Quran. Jawapan lain pun betul. Nak kalau kita tanya dari sudut orang sejarah, kenapa berlaku jerbu? Dia kata memang dari sudut sejarah 5 tahun sekali jerbu akan berlaku. Tanya orang geografi pasal apa? Dia katakan ada pembakaran di Indonesia, asap tu buat main sini. Nah, kalau tanya orang sastra, Samad Said, Pak Samad, kenapa berlaku macam ni? Dia kata kerana alam sudah tidak mahu bersahabat dengan manusia. Kalau tak percaya, tanyalah rumput yang sedang bergoyang. Nah, kalau tanya. Tapi kalau kita tanya Quran, Allah bagi jawapan.
Jawapan yang paling tepat Quran. Dan sebab itu bila kita nak melakukan penghijrahan, kita kena balik dengan Quran. Allah kata apa? Bal hum fi sakkin ya'abuna fartakib yawma ta'ti sama' bidukhanin mubin ya'shal nasu hadzal azabun alim. Bal hum fi sakkin, bahkan manusia dia ragu-ragu. Ya'abun, yang mempermainkan agama Allah. Dia tak yakin. Hari ini tuan-tuan, orang tak mau hijrah ni sebab berlaku krisis keyakinan, bukan krisis kepercayaan. Saya boleh beza tak yakin dengan percaya? Susah mudah ya, mai aku nak bagi mudah. Nah, jangan duk susah-susah. Duk pening duk cepok tak tahu kan. Nah, hari ni krisis yang duk berlaku ni bukan krisis percaya, krisis keyakinan. Saya tengok dalam TV satu rancangan sirkus. Dia letak seorang duduk depan. Dia ambil buat tembikan, dia letak atas kepala. Kawan dia duduk depan tu, baling dengan pisau. Sah baling dengan pisau. Kena kat tembikan, dia tutup mata. Baling kena, baling ke bawah ketiak, kena buat tembikan. Nah, penonton tengok tepuk tangan. Oh, hebat. Dia pun tanya, hampa percaya lah? Oh, mana tak percaya, duk tengok depan mata. Baiklah, kalau macam tu, saya nak pilih seorang daripada kalangan penonton duduk sini nak baling kali yang kedua. Entah nak pergi ke tak nak pergi. Itu beza. Percaya tapi tak yakin. Ni yang krisis yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik tu, apa kata iman? Iman percaya dengan penuh yakin. Itulah Nabi hijrah itu tadi. Hijrah berdasarkan kepada keimanan. Nabi ditawar dengan berbagai-bagai tawaran. Han nak apa Han cakap? Han nak jadi apa? Nak jadi presiden. Kami boleh nanti jadi presiden, tak payah buat parti baru kami bagi. Lepas pula dekat. Han nak jadi apa cakap? Nak kaya, kami boleh kumpulkan seluruh harta di Mekah, di Madinah boleh bagi. Han nak perempuan cantik, Han cakap nak macam siapa? Nak macam Mayang Karim, jadi Puan Lopez. Jauh-jauhlah, semua ada. Anak saya. Nah, lepas ni layan Ustaz. Nah, dia boleh semua. Tapi ini Ustaz kita pun, ini Ustaz yang ada mesej. Dia tak faham mana duk ni ya. Zendege, Safar, Sohana. Itu zaman kita dulu. Zendege, Safar, dunia ini satu perjalanan musafir yang begitu jauh. Tapi aku ni tak boleh nak nyanyi Ustaz. Dia tak apa, dia penyanyi. Maksud lain kan nyanyi orang kata tu buat terbiak pula. Tak, itu pasal Ustaz apa, tertidur. Makna yang kenapa Nabi boleh? Kerana iman. Bila iman yang berbicara di dalam hati, tempat yang jauh dia jadi dekat, benda yang susah dia jadi mudah. Ini kita nak tanam hari ini, dalam kita nak buat, nak pasak sebelum kita nak hijrah ni. Satu ya, iman. Kita tanya, minta maaf lah, tapi jangan saya duk sentuh lah ni, tapi tak bisa tengok semua macam ni saya sentuh lah. Bukan dia orang tak tahu pakai tudung tu haram, tak pakai tudung tu haram lah. Tahu tak? Kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang tak pakai, macam ni sekucik semua ya. Nak pakailah tengoknya. Nak pakai kain tudung bawal ke, bawal nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, pakailah. Tapi kita bawal dah tak main dah puan. Sekarang ni kain tudung jenhah pula kita pakai. Tapi kat kedai Farida tak main lah. Macam mana Ustaz mana aku tahu, kita tengok diri lah. Nah hijrah, kadang-kadang hijrah ni nak letakkan iman kat dalam ni, dia perlu kekuatan luaran. Saya pergi ke Aceh, tuan-tuan. Saya pergi ke Aceh, Masya Allah. Dan fasa dakwah saya di Aceh. Saya pergi sana, saya tak nampak ni. So, masa tu saya dengan Iwan, tak ada seorang pun yang dekat Pekan tu yang tak pakai tudung. Semua pakai tudung. Saya juga, saya pergi 7 program dia susun. Jangan masuk ke dalam studio, saya kata, ish,
dapat semua. Kebetulan petang tu lepas asar saya ceramah di majlis penguat kuasa tempatan. Ceramah kat situ. Habis ceramah saya tanya dia punya pegawai dia, "Bapak, sekejap. Macam mana Bapak? Macam mana apa Pak Ustaz? Bapak boleh didik masyarakat Aceh ni selepas berlaku tsunami sehingga tak ada seorang yang tak pakai tudung." Itu senangnya Pak Ustaz. Saya kata, senang apa, tempatku susah. Dia kata, senang Pak Ustaz, kami di sini, kami kuat-kuasakan undang-undang dan peraturan. Habis nak kuat-kuasa tu nak dapat apa? Macam mana? Renung-renungkanlah sama beramam. Dia kata, kami kuat-kuasakan undang-undang dan peraturan. Saya tanya dia, undang-undang macam mana Bapak? Perempuan yang keluar ke publik mesti pakai tudung. Oh, habis Pak, anda kata anda yang tak mau pakai Pak, apa hukumannya Pak? Oh, kita tak hukum Pak Ustaz, kita tak hukum. Habis tak hukum macam mana boleh jadi? Kita hantar balik je Pak Ustaz. Sama ada naik van jenazah ataupun lori sampah. Naik tak balik, naik van jenazah atau lori sampah. Saya menung, saya dekat 10 minit. Kenapa Bapak? Mana Pak? Saya mikiri Pak, kalau di Malaysia dikuat-kuasa macam tu Pak, siapa ya Pak agak-agaknya perempuan yang pertama naik van jenazah? Aku tak kata siapa-siapa. Apa janganlah salah faham. Ini susah orang kita. Aku yang dah kenal selalu pasal macam tu lah. Apa yang buat andaian, aku tak buat apa-apa pun. Cepat sangat. Yang tu asyik kena gam je aku tu. Nampak tak? Ini benar. Kita nak hijrah benda simple je, bukan nak suruh buat benda yang susah-susah dah. Oh, dah human right lah, apa right tak right lah, macam-macam. Oh, ilaha illallah. Pasal apa? Pasal tak ada iman. Bukan tak, keyakinan, percaya tapi tak yakin. Nah, saya nak ajak tuan-tuan, bukan setakat kita percaya, tapi kita yakin sungguh-sungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak duduk dalam makam yang saya yakin makam tadi. Hari ni kita rimba cintaku, kaku dan sepi. Ku terjerat kesunyian tanpa bisikan cinta sucimu. Rimba cintaku, pulang terbakar, berapi dan kepanasan, mana hembusan bayu kasihmu. Adakah ku bermimpi tanpa mataku terpejam, kau pergi dariku tanpa kepastian. Sayangku, kau tinggalku terus menanti. Rimba cintaku, kasihmu terus abadi, pasti.
cintaku ingin membantu dijagai kehitaman mana cahaya cinta sucimu rimba cintaku seperti berduri dan kenangan bersangkutan pada harapan cinta kasihmu. Adakah ku bermimpi tanpa mataku terpejam, kau pergi dariku tanpa kepastian. Sayangku, kau pergi tinggalku terus menanti dirimba cintaku, kasihku terus abadi, kasihku kau pergi tinggalku terus menanti dirimba cintaku, kasihmu terus abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Lama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi, pada saudara Saiful tadi tu. Dia berjaya sangat cari kawan saya ada pula tinggal dekat rumah dia. Kawan saya pergi ke Russia sama tu, dia dapatkan nombor telefon daripada kawan saya tu. Jadi dia telefon saya, mintakan date untuk datang ke sini. Saya cakap dengan dia, saya bukan tak nak pergi seorang, saya lebih selesa berdua. Dengan siapa? Dengan Ustaz Yusri. Itu dia cakap dia menumpang tu. Tapi sebenarnya bukan dia menumpang saya. Kita ni sama je kan, orang yang mula-mula mencetuskan hati saya, mengetuk pintu hati saya untuk buat jalan kerja dakwah ni adalah Ustaz Yusri. Ketika kami mula bertemu pada 2010, saya betul-betul sangat ucapkan terima kasih kepada dia. Dan juga dia tuan kuasa majlis ini kerana sudi menerima saya. Kalau dulu depan saya ni beribu orang, rekod medicine konsert di Sarawak Miri 45,000 orang. Ramai 45 orang. Kita nak masuk sehingga kan polis keliling kita. Nak masuk dengan 4-wheel drive Pajero. Itu pun orang datang kat anu tu gegar. Punyalah dia orang seronok kan. Saya pun kembang atas bawah. Orang minat kat kita kan. Saya bukan takut, saya ni jenis candi, mak saya cakap. Candi ni tak takut orang. Orang lagi ramai lagi kita seronok. Patutnya orang ramai lagi kita takut. Tapi saya tak. Orang lagi ramai lagi saya bersama. Dia mula dia jadi liar atas pentas tu. Banyak speaker radio ke bawah. Satu muda lagi kan. 23 sekarang dia dah dah. Jadi alhamdulillah ya, walaupun 45,000 orang di hadapan saya tu, kita boleh tahu lah, bukannya semua orang yang tak baik, orang yang tak baik datang. Tak, ada juga orang yang baik yang minat dengan saya kan. Dia datang sekadar nak tengok. Tapi kebanyakan yang hadir pada majlis itu, pada konsert saya tu, ialah orang yang faham sendiri ya. Orang yang mampu, orang yang halian. Bila orang mampu hayal menghadirkan ke dalam satu majlis, dia kata dia minat kita kan. Tapi apa tanda dia minatkan kita? Dia beli tiket dia kan. Dia beli album original. Adakah itu mencukupi? Kalau sekarang ni lah saya berfikir kan, dah umur dah 50 tahun kan.
Saya berfikir adakah itu mencukupi untuk membawa bekal kita mati besok. Ke situ pula dah fikir, dah senja-senja macam ni, alhamdulillah Allah bagi juga hidayah daripada tak ada langsung. Tapi alhamdulillah, walaupun depan dengan saya ni, saya baru balik daripada masjid di Andalusia, masjid tadi, tak ramai orang, bukannya kita mengharapkan pergi benda. Saya mengharapkan segelintir. Yang ini pun alhamdulillah. Untuk apa? Untuk mendoakan saya. Tolong doakan saya dan rakan-rakan saya yang lain, seperti ahli ekspedisi. Kira Metallica Malaysia tu, ahli ekspedisi, satu nama besar juga, The King of Expo. Kalau expo dia pergi tu penuh, kalah bulan search, kalah melalui ekspedisi ni memang dia raja expo. Lagi Irwan Syaman, Irwan Dandut, yang terbaru ni Bandi Amok, dah menjinak-jinakkan diri dengan tabligh keluar untuk berdakwah. Radi OAG, Lieutenant Adnan Malaysia. Siapa Lieutenant Adnan? Hairi Osman pun dah terlibat juga dengan bidang dakwah ni. Dan ramai lagi sebenarnya. Jadi tolonglah doakan. Dan kepada yang lain-lain tu, artis-artis yang lain tu, memang artis ni dia memang tak boleh lari. Walaupun bukan artis pun tak boleh lari daripada buat dosa. Artis ni dia lebih nampak pasal apa? Dia public figure. Nampak kat TV, orang keluarkan dalam surat khabar, orang keluarkan, viralkan dalam FB, kan Jadi nampaklah buruknya artis tu. Tapi sebenarnya ada yang lagi buruk lagi, tapi tak nampak. Tapi itulah, artis ni kena sedar lah, yang dia tu adalah satu figure yang akan menjadi contoh kepada orang yang melihat dia. Itu yang kadang-kadang tu artis ni tak sedar. Bukan tak sedar apa pun, kadang-kadang tu Allah ciptakan dia nak uji. Yang kita kata kita ni dah sedar, kita ni dah beriman, kita ni dah dapat hidayah dah. Tapi yang berlakunya satu maksiat di hadapan kita tu, kita terus marah orang tu, kita terus jatuhkan hukum orang tu. Tak, sebenarnya Allah jadikan maksiat dia berlaku di hadapan kita, sebenarnya Allah nak uji kita. Macam mana kita nak menangani masalah maksiat, masalah benda-benda yang tidak audio. Contohnya di Kuala Lumpur, Masya Allah, kalau tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah ini pergi ke Kuala Lumpur, tak payah pergi mana-mana lah, pergilah pasar malam, pergilah uptown, di kota Damansara ataupun Shah Alam, tengok apa orang-orang yang macam mana masuk. Jadi kita tak boleh ambil terus, ya Allah buruknya, tak tutup aurat, pakai seksi, yang lelaki pun dia ingat tu hadis Rasulullah. Saya sampai sekarang saya pegang, pandang sekali, yang pandang 2 kali, 2 kali jatuh haram. Saya cuba praktiskan benda tu, alhamdulillah saya berjaya. Pasal apa? Satu kejadian dahulu, saya ketika saya berkuliah Zuhur dengan Ustaz Ridwan Makno. Dia ni, Ustaz Ridwan Makno ni, kelebihan dia mempunyai daya ingatan yang tinggi. Dia boleh buat buku dalam satu masa tu 3 buku sekali, 3 laptop dia buka, dia boleh buat sekali dalam satu masa. Itu kelebihan dia. Jadi daya ingatan dia kuat. Dia sirah Rasulullah, Masya Allah, memang hebat. Jadi saya satu hari tu, saya kejadian kereta dia rosak, saya kena hantar dia balik rumah. Dalam kereta tu saya korek. Yalah, inilah untungnya kalau kita bercampur dengan orang yang ada ilmu, orang-orang yang berilmu. Jadi supaya apa, kalau kita pandai ambil kesempatan, insya-Allah kita tak dapat 10, kita dapat 1 ilmu daripada dulu pun alhamdulillah. Jadi saya pun korek cerita macam mana nak dapatkan. Saya cakap, Ustaz, macam mana nak dapatkan daya ingatan kita yang baik, Ustaz? Sekarang saya ni kadang tu makin tua makin berlupa, makin tua makin kita jadi berlupa. Kenapa? Saya pun tanya dia. Jadi dia bagi, tak ada apalah, saya cakap, Ustaz, kompon satu je, tolonglah bagi kat saya, Ustaz. Apa dia cakap, tuan-tuan dan puan? Dia cakap, tundukkan pandangan. Maksud apa tundukkan pandangan? Itulah salah satu daripada hadis dia tu kan. Kalau kita tengok perempuan seksi, tengok sekali, pasal kita ternampak. Lepas tu bila kita dah toleh, jangan pandangi sekali, pandang yang kedua tu sama dengan nafsu. Ya, maknanya tundukkan pandangan. Istighfar banyak-banyak kalau kita ada hajat untuk melihat lagi sekali. Itu dia kata. Jadi tundukkan pandangan. Dia buat apa tu? Sebab dia sibukkan diri. Bila dia balik, dia sibukkan diri dia supaya dia dihindarkan daripada menonton televisyen. Pasal apa? Banyak benda-benda lama yang ada dalam TV ni. Jadi dia elakkan, dia sibukkan diri dia, dia buat buku.
Itulah salah satu tips yang dibagi pada dia. Jadi saya insya-Allah saya nak amalkan. Supaya sekarang ni makin lama makin kaput, dan bila kita masukkan benda-benda lagu kat dalam fikiran kita ni, dia ambil memory tu. Dia ambil daya ingatan kita. Makin lama benda yang seharusnya kita ingat lama, dia makin lama boleh makan. Jadi kita jadi pelupa. Jadi pelupa dan kita tak boleh nak menghafal, masya-Allah. Makin tua makin payah nak menghafal. Jadi itulah salah satu, itulah di antara amalan-amalan ataupun perkara yang saya hadapi sekarang ni berbeza dengan dahulu. Dahulu memang saya cukup nakal. Saya ni datang daripada keluarga yang baik-baik, alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah kerana saya mempunyai kedua ibu bapa saya yang begitu prihatin soal-soal agama ini. Saya dibesarkan dengan penuh dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Bapa saya ni guru mengaji, mak saya membantunya. Bapa saya imam, mak saya menjaga bapa ni bagai menatang air minyak yang penuh. Bajunya diiron, saya nampak sendiri depan mata. Kalau dia nak pergi masjid, baju pastikan bajunya tu diiron. Itulah mak saya, dia bantu bapa saya. Saya dibesarkan dalam keadaan begitu. Umur 4 tahun saya dah keluar dah. Bersama dengan bapa saya kadang pergi majlis marhaban. Dulu-dulu ada cukur janggut, sekarang ni orang cakap ada bid'ah tak kan? Ya, cukur jambu, budak boleh cukur akikah lah, kira macam dulu. Tak, majlis marhaban, baca berzanji, saya ikut. Saya dibesarkan dalam keadaan begitu. Tiap-tiap tahun saya masuk pertandingan tilawah Quran, pertandingan berzanji. Juara belaka saya dapat. Alhamdulillah. Begitulah nak ceritakan saya dididik. Pangkal saya ni begitu elok. Jadi pangkal elok. Kenapa pangkal itu harus dibuat secara betul-betul pada ibu bapa lah. Kerana kalau ada anak masih kecil ni, kita terapkan agama, terapkan iman kepada dia pada awal. Kalau dia kalau mengaji Al-Quran itu, kena pastikan dia khatam Quran. Buatlah macam mak bapa saya buat. Pasal apa? Bila dia peringkat dewasa macam saya, bila naik aja dewasa, kita mencari identiti. Kita dah mula didedahkan dengan benda-benda yang lain. Contohnya macam music rock dulu. Saya tiba-tiba lah daripada penyanyi nasyid, daripada qari, minat pula menyanyi rock. Macam mana benda tu boleh jadi? Itu kadang-kadang tu ialah mak bapak saya tak boleh kawal saya 24 jam lah. Pasal saya dah besar, dia lepaskan. Dia panggil saya mula terpengaruh dengan tu. Pada tahun 80 sempat juga terbitkan album. Patutnya jadi ustaz, nak pergi ngaji pondok, pendang akhir di Kedah ataupun di Kelantan. Sementara nak menunggu ngaji pondok tu, saya pergi kerja di Senawang. Bekerja di Senawang, lepas tu berjumpa lah dengan budak-budak rock ni. Pasal percampuran kita dah kembang kan. Jumpa dengan budak-budak rock ni, terlibat lah. Sehinggalah terlupa bukan terlupa, saya cuba cari alasan mengelakkan diri untuk pergi mengaji pondok. Pasal dah minat sangat dengan muzik rock. Itu tarikan dia. Memang tak boleh dinafikan, hiburan ni semua orang suka kan. Tapi saya betul-betul nak sangat jadi artis. Sampai nampaklah mak saya memang kecewa. Pasal saya ni, untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk tahu, saya sebenarnya anak lelaki seorang yang mak saya mengharapkan doa anak yang soleh. Tapi bila saya pilih jalan untuk jadi penyanyi rock, dia kecewa. Dia kecewa sangat. Saya boleh nampak daripada muka dia. Dia kecewa. Tapi bapa saya ni, dia tak kisah. Bapa saya ni seorang perantau. Jadi dia daripada Indonesia 16 tahun dia keluar sampai ke Singapura. Dia dapat keluarga angkat, dia belajar segala ilmu apa yang sepatutnya dia di Singapura, sehinggalah dia jadi imam, dia lantik jadi imam di Singapura dalam usia yang begitu muda juga. Bapa saya ni meninggal pun bila pindah balik, saya dibesarkan di Singapura kerana bapa saya orang Singapura. Berjumpa dengan mak saya di Sembilan, dia kahwin dengan mak saya, bawa balik Singapura. Bila nak melahirkan saya dengan 2 orang kakak saya lagi, balik dari Sembilan, dah lahir lepas matang balik Singapura. Jadi kami ni dibesarkan di Singapura. Jadi semua ilmu agama saya bersekolah Arab semua, tapi haram sampai sekarang tak tahu. Pasal dah sibuk dengan rock, benda-benda lagu ada banyak dah melupakan saya. Tapi saya kena struggle balik ataupun kena berusaha balik untuk menghafal ayat-ayat yang lama, surah-surah yang lama yang saya pernah hafal dahulu. Tapi alhamdulillah, dengan berkat usaha dan doa mak saya, alhamdulillah saya dapat baliklah sikit. Sebab saya tanya Ustaz Ridwan macam mana nak kekalkan daya ingatan yang baik. Tapi alhamdulillah saya tengah mengamalkan ini, insyaAllah. Jadi nak ceritanya lagi,
Jadi sehinggalah mak saya kecewa. Saya tak boleh apa ke pasal saya dah betul-betul minat nak menyanyi rock kan, saya teruskan. Bapa saya cakap tak apalah, biarkanlah dia anak lelaki, biarlah dia keluar merantau. Nanti besok dia dah tergantuk, barulah dia tengada. Kan? Begitulah sehinggalah 92 saya dah jadi artis, dah meletup kan. Saya dah tukar berubah, dah berubah dari segi bercakap saya, kan, dari segi adab-adab saya tu berubah. Dah jadi orang popular. Penyanyi rock pula tu kan, hari-hari macam ni je. Daripada dulu pegang macam ni, jadi sekarang dia dah macam ni lah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tanda syaitan. Kalau boleh anak-anak kita yang nampak ambil gambar macam ni, kalau boleh tegur lah. Dan ini adalah simbol yang dikeluarkan, yang dipopular kalau boleh Dajjal, ataupun nama sebenarnya Musa As-Samiri. Dan dia nak mempengaruhi. Dia orang ni, dia bertanda dengan simbol-simbol. Maknanya kalau kita mengajukan, kita buat macam ni atau buat macam ni, maknanya kita membanggakan dia ataupun mempromot nama dia sebenarnya. Janganlah ini syaitan. Kalau boleh ada anak tolong tegur, kan? Jadi sehinggalah saya jadi popular, besar, kan? Lepas tu saya berhenti. 92 saya berhenti menyanyi. Saya berlakon. Lepas saya berlakon, saya involve dalam bidang menyelam. Sehinggalah saya jadi profesional, sehinggalah tahun 2002. Umur saya ketika itu 37 tahun. 37 dalam peringkat umur 37 tahun nak dekat dengan 40 tahun ni kan, Allah jentik hati saya sikit. Sehingga saya jadi tak tentu arah. Saya mengajar tak boleh, kan, saya dah bercampur dengan kawan pun saya dah tak tenteram, dah tak ada seronok dah. Saya ketika itu duduk di pulau. Saya duduk di pulau jadi beach boy selama 6 tahun. Jadi beach boy faham je lah, kan, apa gaya hidupnya kan. Jadi 30 dah seketika 2002 tu saya tak tentu lah. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku, apa benda aku nak ni dalam dunia ni, kan. Kalau nak ceritakan tentang gaji, saya rasa saya punya gaji besar sangat-sangat besar. Nak ceritakan saya nak buat ini, nak buat itu, apa benda yang suka, semua saya dapat. Saya nak menyanyi sampai popular. Saya minat menyelam sampai saya jadi jurulatih. Apa benda lagi? Tapi apa benda yang tak cukup lagi? Sehinggalah satu hari bapa saya telefon. Arwah bapa saya telefon, tak pernah humor dia telefon saya. Dia biar gitu je. Mak saya je yang ambil betul-betul ni. Bapa saya tak kisah, tapi dalam pada tu dia doakan saya, kan. Tapi orang lelaki macam tu lah, pasal dia pun orang perantau, dia tahu. Tapi anak dia biar perantau. Besok dah terantuk, barulah dia terangkan. Itu pendekatan bapa saya. Jadi satu hari tu dia telefon. Saya pun pelik. Bapa aku tak pernah seumur hidup aku dia telefon, tak pernah. Tapi hari ni telefon mesti ada hal penting. Saya pun jawab telefon. Ya bang, abang tak pernah telefon ni. Telefon tak ada saja nak tahu kau okey ke tidak. Jadi dia naluri seorang bapa, dia tanya. Saya alhamdulillah dah okey. Tapi tu dia tanya lagi, kalau kau tak okey, baliklah kampung. Sebenarnya saya tak okey kan. Saya tak okey, tapi naluri seorang bapa. Lepas tu saya pun ambil keputusan lah. Tak lama, beberapa bulan lepas tu saya ambil keputusan, saya keluar dari pulau, berhenti jadi beach boy. Keluar pulau, saya balik kampung. Ketika saya balik kampung tu lah saya mula belajar dengan dia. Dia cakap tu lah, alhamdulillah lah, balik juga kau. Maknanya kau tak okey lah. Memang betul lah, saya tak okey. Jadi daripada situ bapak saya buat saya macam anak dia. Sebenarnya bapak saya ni, Masya Allah, seorang guru yang ramai yang nak muridnya. Seorang guru, kau bagi saya ni seorang guru, seorang bapa yang hebat, yang selama hari ni saya tak ambil peduli. Saya tak tahu. Saya tahu bapa saya mengajar ngaji je. Imam dan mengajar ngaji, dibantu oleh mak saya, itu je saya tahu. Tapi sebenarnya Masya Allah, bapa saya ni seorang guru yang hebat. Di kampung tu ramai orang belajar dengan dia sejak ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Saya tak tahu, saya tak ambil peduli. Saya tak kisah langsung. Saya jadi LMD bukan saya tak peduli dengan hal keluarga. Tetapi itulah, kan, seburuk-buruk anak pun di depan mak ni memang tetap anak dia. Mak saya terus mendoakan. Ini sebab saya nak ceritakan ni, janganlah putus asa dengan anak yang betul-betul nakal ni. Kerana anak seburuk-buruk, anak macam ni, jahat anak macam mana pun, ikutlah cara mak saya. Mak saya tak pernah menyumpah. Kalau paling dia marah sekalipun, dia akan cakap, kau ni betul anak bertuah. Anak bertuah, woi.
tak apa kau buat dan hari ni macam ni. Dia cakap bismillah, ni bismillah kan. Tak apa, hari ni kau buat dan macam ni. Tak ke mana tu dah, kau depan dia. Faham tak tu maksud tu kan? Tak ke mana kita akan hidup ke depan. Dan besok kau pun ada anak juga. Nanti besok anak kau buatlah kau macam tu. Kan tu dia. Jadi itulah, tu dia tak pernah. Kau ni degil lah, macam setan perangai. Tak pernah, dia tak pernah cakap macam saya tu. Bapak saya pun tak pernah jentik saya. Tapi mak saya yang cerita lah. Mak saya boxing saya pun pernah. Ni memang mak kan. Tapi bapak saya jentik. Sehingga akhir hayat dia tak pernah jentik saya sekali pun dia tak pernah. Bapak saya. Jadi saya mulalah belajar dengan bapak saya hal-hal agama. Saya duduk kampung. Jadi di situlah, itulah hadis yang pertama. Dia nak naikkan semangat saya. Ialah saya down kan, saya terfikir ketika itu saya rasa ya Allah sangat bersalah. Sangat bersalah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada mak bapak saya. Jadi saya down sikit. Semangat saya tu, ya Allah saya nak keluar pun malu rasa. Malu dengan orang. Ketika bapak aku jadi imam, aku sibuk dengan roh. Ketika orang berlumba-lumba datang pada bapak aku nak belajar ilmu agama, aku sibuk hahu. Ulu halal hidup kan. Dengan rock sana, rock sini, memuji konsert sana, konsert sini. Orang sibuk dengan bapak saya ni, cari bapak saya nak belajar ilmu agama. Jadi bila saya rasa bersalah, bapak saya ajarkan satu hadis untuk membangkitkan balik semangat saya untuk terus hidup. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa. So hadis yang diajarkan kepada saya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabu. Anak-anak Adam itu melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Jadi nak tahu cerita itulah dihuraikan. Bapa saya huraikan kepada saya hadis itu. Kita ini dilahirkan sebagai pendosa. Memang Allah cipta kita sebagai pendosa, kan? Tapi rahmat Allah itu mendahului rahmat kemurkaan dia. Apa yang berlaku bila kita sebesar mana pun kesalahan kau buat, sebanyak mana pun dosa yang kau buat, jangan kecewa, jangan berputus asa, kerana Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah marah dengan kita ni bila kita tak bertaubat. Bila kita bertaubat, dia akan terima taubat dia selagi bukan dosa syirik. Itulah yang dia huraikan kepada saya. Sehinggalah saya tahu makna pahala dan dosa. Dia cakap okey, apa berdua pahala? Kalau kita nak kira kan, kenapa dia cakap pada saya tu, dia terangkan pada saya ni, kita ni diciptakan Allah sebagai pendosa. Kalau kita cakap kita tak buat dosa hari ni, membohong. Tetap kita buat dosa satu hari, kan? Tapi yang paling baiknya tu sebab sebelum kita tidur, buatlah solat taubat 2 rakaat ke, ataupun istighfar sebanyak mungkin. Itu yang diterang pada saya. Jadi apa buktinya kita ni berdosa? Okay, diterangkan pula pahala dan dosa. Apa makna pahala? Kalau kita orang biasa ni macam saya ni, terangkan sesuatu pemberian daripada Allah. Apabila kita membuat suatu perkara baik, Allah bagi sesuatu, natijahnya balasannya adalah syurga kalau timbangan pahala kita banyak. Betul tak? Sebaliknya dosa begitu. Tapi bapak saya huraikan, ini kita nak berkongsi sama kan. Pahala, apa benda pahala? Pahala ni sebenarnya apabila Allah redha pada kita, itulah pahala. Kita buat baik macam mana sekalipun lah, tapi kalau Allah tak redha, dapat tak pahala? Tak dapat juga. Kan, kau puasa lah berbulan-bulan pun. Ini anak 9 Muharram dengan 10 Muharram disunatkan kita puasa. Kau puasa lah dengan niat kau nak puasa, tapi kau derhaka dengan mak kau. Kan, kita tak pedulikan mak bapak kita, maknanya Allah tak redha kan kita. Kau puasa lah, kau beramal lah macam mana, dapat tak kita pahala? Tak dapat. Dapat kita mohonkan keredaan Allah. Itulah pahala sebenar-benar. Kan? Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa, bapak saya cakap, dosa apabila kau lupakan Allah. Itulah dosa. Itulah dosa perempuan. Cubalah kita fikirkan dalam masa 24 jam, kita banyak dosa pun banyak pahala. Banyak dosa. Banyak dosa. Kan kejap lagi nak makan dosa, dah belum makan ni dah lupa dah.
dosa. Kan? Bila kita berhiburkan, kita lalai, habis dosa. Jadi Allah tu Maha Pengampun. Yang paling salah sekali, tak salah buat dosa, tapi yang salah dia apa? Kita kekal dalam salah. Maknanya kita tak bertaubat. Itulah Abah saya terangkan saya sehingga saya betul-betul faham. Kan sebenarnya Allah tak pandang amalan kita, tak pandang rupa paras, rupa cantik kita. Dah Allah pandang pada hati kita. Kalau ada sifat tawaduk dalam hati, dalam diri kita, itu yang Allah akan tengok. Kan dalam tawaduk tu pula dia ada satu sifat, sifat mengaku salah. Kalau kita buat dosa, kita mengaku salah, alhamdulillah, itu yang Allah pandang. Itu yang Bapak Asyik terangkan. Saya bukan nak mengajar ni ya. Saya nak berkongsi. Tapi alhamdulillah, bila saya macam tu, kita tahu kita belajar mengaku salah. Kerana Imam Syahid Hasan Al-Banna berkata ciri kesempurnaan akhlak seseorang itu ialah apabila ada keberanian dia untuk mengaku salah. Mengaku salah, kita orang ni kalau dengan isteri kan, yang tolong yang minta maaf dia, tadi abang dia buat salah, minta maaf dia. Ada tak kita buat macam tu? Cubalah kita fikir-fikirkan. Kadang-kadang kita kena letak ego tu topi. Ego sebagai suami letak ke topi, ego sebagai bapa kena letak ke topi. Kadang anak-anak pun kita kalau minta maaf semata-mata nak mendidik dia supaya selalu mengaku salah. Bila kita ada sifat ini, insya-Allah tawaduk, sifat tawaduk yang kita cari itu, insya-Allah kita akan dapat. Jadi itulah berjalanlah. Itulah proses dia, atau proses sebelum saya bertukar 360 degree. Saya pergi cari guru sana, pergi belajar. Saya cari kawan-kawan lama saya yang dah jadi ustaz tu, saya pergi belajar dengan mereka. Apa itu sunnah Rasulullah, apa yang dikatakan selawat, semua saya cari. Kan sehinggalah akhir-akhir ini, kan apabila 2010 bapa saya, ini masanya saya terus Allah terus pusingkan saya 360 degree. Saya berhijrah, saya tak pandang belakang lagi lah. Kerana saya sekarang ni jangan nak mati je. Pasal apa? Rasulullah kata apa? Orang yang bijak ini adalah orang yang mengingati mati. Orang yang kuat ini adalah orang yang dapat menahan marah. Benda tu simple je dengar kan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati betul-betul banyak hikmah tu. Saya pandang bagan, tuan-tuan dan puan. Saya pandang bagan. Panas bagan. Sehingga saya nak bunuh orang pun ada. Pandang bagan. Keturunan daripada mak saya. Atuk saya ni kalau dia bagan dengan nenek, dengan mak, dengan nenek saya lah, dengan isteri dia, kalau dia marah sehingga dia peringkat dia siap batang pinang tu dia taruh bawah rumah. Dulu bawah rumah, bawah kolong kan, rumah tu dia taruh batang pinang. Dia nak lepaskan geram dia ambil parang, dia pakuk batang pinang tu sampai putus. Dia nak lepaskan geram, dia tak lepas pada isteri dia, dia lepaskan pada batang pinang. Itulah tahap bagan dia tu. Jadi saya berubat macam mana pun tak. Jadi alhamdulillah bila saya menghayati hadis Rasulullah ini, orang yang kuat sebenarnya orang yang dapat menahan marah. Saya praktiskan tu. Tapi bila dapat belajar hadis daripada kawan-kawan saya yang baik ini kan, saya praktiskan tu. Itulah proses-proses yang terproses sehinggalah 2010. 2010 arwah bapa saya nak meninggal. Dia panggil saya balik kampung. Jadi jam Abah nak jumpa kau ni, Abah nak minta maaf. Kenapa lah Abah nak minta maaf? Saya ni yang banyak dosa dengan Abah kan. Patut saya minta maaf dengan Abah. Tak, bukan pasal dosa pahala ni. Tak, saya Abah minta maaf ni pasal Abah tak lama lagi nak mati je. Janganlah cakap macam tu bah. Belum banyak ilmu lagi saya belajar ni. Tapi dia tahu dia nak mati, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kelebihan yang Allah bagi kalau kita selalu berada di masjid. Selalu mengimarah ke masjid, kerana selalu mendahulukan Allah dengan Rasulullah, insya-Allah Allah bagi benda-benda semua kelebihannya. Jadi bapa saya cakap, Abah tak lama lagi nak mati. Jadi Abah minta maaf kerana Allah, Abah tak akan tinggalkan kau sebarang harta pun. Abah tak ada duit, Abah tak ada tanah. Maknanya Abah tak ada apa-apa. Dan macam mana Abah pergi, macam tu Abah dapat membesarkan kau dengan bagi ilmu yang berpatutan saja. Itu je. Tapi hari ini Abah nak tinggalkan kau satu pesan sebelum Abah mati. Apa pesan dia? 3 perkataan je tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa masjid. Itulah pesanan dia. Sehinggalah 14 hari kemudian itu dia meninggal. Sehinggalah sekarang saya pegang amanat dia tu, jangan lupa masjid.
kan Rasulullah pun suruh tempat orang lelaki berjemaah sebenarnya di masjid. Sehingga kan satu ketika Rasulullah nak bakar orang yang tak nak pergi masjidnya, bakar rumah. Ada hadis itu kan. Seorang buta, dia minta alasan supaya tak pergi masjid kerana dia buta, tak ada orang nak pimpin dia pergi jalan. Dia jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi dia kelulusan untuk tak pergi ke masjid. Tapi akhirnya Rasulullah tarik balik kebenaran itu. Kerana apa? Orang ni masih lagi, orang yang buta ni masih lagi boleh dengar laungan azan tu, suara azan. Begitu penting Rasulullah cakap orang lelaki tempat dekat masjid, tempat kat masjid, pergilah, banyak hikmah. Jadi bila saya hayati dengan pesanan ayah saya ni, banyak kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan yang saya dapat, kerana sebagai saya berkenalan dengan Ustaz Isa di masjid. Saya kenal dengan Ustaz Ridwan Maknur di masjid. Saya jumpa partner-partner saya berniaga, berbincang tentang perniagaan, semua dekat masjid. Saya berbincangkan tentang hadis-hadis yang baru taklim kadang tu masjid buat taklim lepas asar. Kami bincang balik tentang hadis itu semua di masjid. Kerana di masjid ni Rasulullah pun berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Perkara pertama yang dia buat sekali adalah masjid. Kenapa Rasulullah buat masjid dulu? Itulah tempat perhimpunan sumber, segala sumber dekat masjid. Itu sebab dia buat masjid dulu supaya rakan-rakan sahabat-sahabat semua ada tempat untuk mengadu domba, untuk bermusyawarat, untuk menimba ilmu, segala-galanya adalah di masjid. Memang benar saya dah menghadapi benda itu. Saya jumpa perkara-perkara yang baik semua dalam masjid. Tak dinafikan juga ada juga orang fasik dan orang munafik dekat dalam masjid. Tapi ad-du'a silahul mu'min. Tolonglah pegang hadis itu. Doa ini senjata bumi. Doa kalau kita tak nak bertemu dengan orang munafik, dengan fasik ni, mintalah lindungan daripada Allah. InsyaAllah kalau hati kita bersih, Allah akan lindungan insyaAllah. Jadi di situlah. Jadi itulah proses-proses saya, perubahan saya kan, sehingga kan hari ini dapatlah saya pergi masjid. Dan hari ini juga saya dapatlah bertemu dengan orang-orang yang baik dekat masjid. Bukan saja dekat masjid, dekat dalam Dewan ini. Maknanya orang yang nak datang ke majlis ilmu ni, hikmah dia Masya Allah. Kerana saya ada dengar banyak hadis, tapi ini satu cerita yang betul-betul menarik, tentang ceritakan oleh Rasulullah. Kerana orang yang dalam perjalanan untuk ke majlis ilmu, apa kelebihan dia dalam perjalanan nak pergi ilmu, ataupun ketika dia dalam majlis ilmu, ataupun perjalanan pulang daripada lepas majlis ilmu. Matilah, ditakdirkan Allah matilah dia. Bila masuk dalam lubang kubur, dalam liang lahat, maka orang yang mati, orang yang hidup tu balik rumah, dia tinggal dekat dalam kubur kan, sehingga beberapa ketika kemudian Allah akan masukkan roh dia balik, dia akan bangun, dia akan didatangi oleh dua orang malaikat, akan mengajarkan dia ilmu yang dia patut belajar tu tadi, sehinggalah hari kiamat dibangkitkan sebagai arif billah. Arif billah ini adalah makam wali, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi wali kalau bangkit pada hari kiamat, apa dunia balasan dia? Wali syurga kan? Tak ada topik lain dah, syurga. Makna itulah di antara kelebihan-kelebihan orang majlis ilmu. Jadi pergilah. Kalau sempat kita pergi ke masjid. Kalau tak sempat, kita jemaah lah dekat rumah dengan anak-anak dan isteri kita. Yang paling penting sekali jemaah. Tapi sebaik-baik tempat jemaah di masjid. Itu hal lelaki. Ya, insyaAllah. Jadi akhir-akhir ini, itulah penghijrahan saya yang awal. Sehingga sekarang pun, ya Allah, saya hijrah tak habis. Seperti dalam Al-Quran ada Islah mastata'tum, Ustaz. Reformasi ataupun perubahan itu harus dilakukan hari-hari sebenarnya. Sehingga sekarang bila saya terlibat dengan kerja-kerja amal ini, kerja-kerja dakwah ini kan, banyak pengorbanan yang harus saya buat. Di antaranya saya tinggalkan, bukan nak katakan saya tinggal, ini takdir Allah, Allah yang aturkan ini. 2010 saya bertemu Ustaz Yusri Abdul Karim ni, dia mengajak saya untuk pergi berdakwah. Saya cakap ada masalah sikit pasal saya kerja offshore. Saya kerja offshore di laut saja kan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Balik kan 2-3 minggu, saya nak fokus pada keluarga. Saya ambil berat pada mak saya balik kampung, saya bawa mak saya pergi jalan, pergi bercuti kan, nanti balik dengan keluarga saya kan, jadi tak ada masa saya nak keluar dakwah. Tapi kalau ustaz betul-betul nak bawa saya ke jalan agama ni, insyaAllah kan, ustaz doa dan saya
Itulah kehebatan doa. Ketika lah berapa lama lah saya pun suruh kawan-kawan saya yang lain, ustaz-ustaz yang lain doakan saya untuk saya dapat peluang untuk mencari perniagaan ataupun bekerja di darat supaya saya lebih masa di darat untuk buat kerja-kerja dakwah ni. Alhamdulillah, orang-orang baik ni Allah makbulkan doa dia. Tahun lepas last trip saya pergi ke Russia selama hampir 1 tahun. Saya balik 2014, November 2014. Sehinggalah hari ni saya tak pergi ke laut. Dan bulan puasa tu hari itulah lembaran baru bagi saya, kerana bidang baru bagi saya. Saya bukan tinggalkan kerja-kerja saya yang gajinya memang besar. Kalau Ustaz Yusri dah tahu dah, dia pernah tengok berapa banyak gaji saya 1 bulan. Bukan 5 digit kak gaji saya. Gaji saya 6 digit, 600,000. Ustaz Yusri cakap 160,000 saya punya gaji. Itu saya tak nafikan. Offshore ni lubuk duit. Tapi sebenarnya dalam hidup ini apa yang kita cari? Saya gaji besar, saya nak apa saja saya dapat. Saya nak kereta besar, saya dapat kereta besar. Saya nak rumah besar, saya dapat kereta rumah besar. Tapi adakah itu menjamin kita masuk syurga? Tak ada, tak bawa masuk kubur tu dah. Kan? Jadi banyak ujian Allah bagi. Tapi akhirnya saya tinggalkan itu sekejap, saya buat kerja dakwah. InsyaAllah. Kan walaupun kadang-kadang dalam keadaan ekonomi sekarang ni tumbang ambing, kan ekonomi saya pun tumbang ambing, tapi itulah macam Ustaz cakap tadi, keyakinan pada Allah. Pasal apa? Allah ada apa ni, Rasulullah ada sebut dalam hadis dia, sepagi sepetang ke jalan agama, kan kita membawa diri kita ke jalan agama adalah sebaik-baiknya daripada dunia serta isinya.